Hai, Assalamualaikum. Salam Motorsport. Selamat berjumpa kembali dalam channel Mr. Dan Project. So, hari ni kita di penghujung 2020. So, video kali ni aku nak closing lah untuk tahun 2020. Kita nak recap balik apa yang berlaku sepanjang tahun 2020 sebelum kita masuk ke tahun baru. So banyaklah perkara-perkara yang berlaku, banyaklah benda yang aku dah buat sikit dekat kereta, especially dekat Seatra Neo. Yang korang tengoklah video-video yang ada dekat aku punya channel tu mostly tahun 2020 lah, kebanyakannya untuk tahun 2020. So untuk hari ni aku just nak recap balik, orang kata overview balik, tengok balik apa yang berlaku dan apa yang aku dah buat sepanjang tahun 2020. So jom kita close up untuk 5 perkara atau 5 terbaik lah sepanjang tahun 2020. Alright, jom. Okay guys, 5 perkara. First kali untuk jumlah tontonan yang paling tinggi lah aku rasa, 22k review ataupun 22k jumlah tontonan daripada korang adalah berkenaan dengan meter G-Ready. Okay, meter G-Ready ni aku dah pasang dekat channel aku almost dah nak sampai setahun dah. Sebab aku buat, aku rasa tersilap awal tahun macam tu lah. Ramai gila yang tanya, yang komen, yang PM. So aku rasa agak ramai orang berminat untuk meter kan, meter G-Ready ke whatever. So meter yang lebih kurang sama. So untuk meter G-Ready ni, kalau korang nak tahu, aku buat cost dia dalam tak silap 400 lebih, dekat 500. Dan kalau korang nak tahu juga meter G-Ready ke apa saja meter yang ada dekat dashboard kereta yang korang nampak tu, dia sekadar kosmetik je. Bagi akulah dia sekadar kosmetik. Dan korang boleh guna meter tu, function dia adalah untuk korang monitor macam aku pakai oil temperature, oil temp, water temp, oil pressure, benda-benda macam tu korang boleh monitor. So basically benda-benda macam ni biasa orang pakai sekarang ni dah guna OBD dah. OBD dia boleh capture everything dalam korang punya kereta. So bagi aku untuk penggunaan kosmetik, yes, memang sangat cantik lah kereta bila masuk dalam cockpit, rasa best apa semua. Tapi dia tak ada efek pun dekat horsepower korang. So kalau korang nak pakai, ada budget, boleh pakai. Tapi kalau tak ada budget, aku rasa benda ni korang tak teki dululah. Alright, so untuk meter G-Ready adalah benda paling banyak view dan banyak orang tanya untuk tahun 2020 ni. Dan sampai sekarang pun benda tu masih ada dekat kereta aku. Dan mungkin untuk 2021 kita tukar yang baru ke apa ke, tak tahulah. Alright, so itu adalah perkara yang paling mendapat banyak view di dalam channel Mr. Dan Project. Okay, seterusnya untuk perkara yang mendapat tempat kedua untuk channel Mr. Dan Project ni adalah berkenaan dengan penukaran exhaust ataupun exhaust dan juga extractor. Dua-dua benda yang aku buat dalam masa yang sama lah. Okay, untuk exhaust ni sebenarnya aku pakai exhaust cutting dia untuk Seatra Neo. Sebab apa? Tabung dia agak besar. Cuma untuk yang lama punya material untuk tabung ni dia pakai besi ataupun tak silap aku aluminium besi macam tu lah, tapi dia berkarat. So aku ambil keputusan untuk tukar kepada stainless steel dan lebih, orang kata lebih besar sikit daripada yang asal. So bila nampak belakang tu agak padulah, mantap lah kan. And then material yang aku pilih pula jenis stainless steel dan ianya tak berkarat dan senang cuci. Dan dalam masa yang sama aku juga buat penukaran extractor. So untuk Campro biasanya orang pakai 421. So macam tu juga dengan aku masukkan juga extractor depan dan tabung belakang. And then dia punya experience pemanduan dan bunyi tu bagi akulah sangat best. Dia tak perang-perang sangat, tapi dia ada feel bunyi lah. So bila korang drive kereta, boleh dikatakan agak sangat-sangat shock lah dekat situ. Okay, so
pada korang yang menonton sampai 13 view, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan aku harap korang dapat something lah daripada video tu. Video tu agak short, tapi dia punya proses tu macam tu lah. Dan cost untuk buat penukaran exhaust dan juga penukaran extractor ni dalam lingkungan 600 lebih macam tu. So thank you guys. Okay, seterusnya untuk tempat ketiga aku boleh katakan mendapat view dalam YouTube tu 8.5k view. So nak tahu apa? DIY dashboard panel. Okay, untuk DIY dashboard panel ni, aku first kali decide nak buat ni sebab aku agak bosan dengan warna asal Satranio punya dashboard tu. Dashboard, kalau korang perasan, kalau dashboard asal warna dia, silap aku silver grey, gelap macam tu lah. So kereta aku, dia punya dashboard tu dah agak kusam, warna pun dah tak berapa nampak. So aku decide aku cabut dan cat warna lain. So kalau kau tengok video sebelum ni, aku dah tukar kepada warna magnesium color untuk dashboard panel kat depan tu, dan dekat side tepi tu pun aku ada cat juga warna yang lebih kurang sama. Dan semua tu aku buat sendiri je. Korang pun boleh buat sendiri, tak ada masalah pun, tak senang je nak buat. Cuma apa yang aku boleh katakan, untuk buka ke semua panel-panel tu memerlukan ketelitian dan juga prosesnya agak sukar, sebab korang kena buka daripada belakang. So dia punya skru dekat belakang. Tips dia adalah menggunakan screwdriver yang fleksibel. Bila korang guna screwdriver fleksibel tu, proses tu boleh dikatakan mudah sedikit lah, tapi benda tu kena teliti sebab nak dia skru dia dekat belakang. So pada korang yang tengok video tu, aku ada jelaskan secara detail lah dekat mana dia punya skru apa semua. So korang boleh check out aku punya video dekat channel aku untuk tengok balik proses untuk transform daripada yang asal warna tu kepada warna baru. Dan untuk lebih nampak cantik, nice, korang finishing korang gunalah cat 2K. Aku just guna spray 2K daripada Samurai dan finishing dia sangat superb. Sekarang ni pun aku dah pakai dalam setahun, nak dekat setahun. So memang lagi menarik, especially bila kena matahari, dia punya warna tu akan jadi bercahaya. Dia macam cermin macam tu, sebab kau orang pakai 2K punya cat kan. And then benda tu kau boleh buatlah warna apa pun dan finishing 2K. Alright. Okay, seterusnya untuk tempat keempat adalah mendapat jumlah tontonan sebanyak 4.9k view, iaitu adjustable suspension. Okay, untuk adjustable suspension ni bro, cost dia dalam, tak silap aku, untuk semualah barang, setup, pemasangan dan sebagainya, almost 2,000 atau 2k. Okay, almost 2,000. Untuk part saja aku dah habis dalam 1,000 lebih, 1,600. Dan untuk setup, untuk masuk barang, dan aku pakai mounting yang baru, semua tu habis dalam 400 lebih, dan total boleh katakan dalam 2,000 lah. Okay, so apa yang bestnya suspension adjustable ni? Okay, first kali bila kita pakai adjustable ni, secara sejujur lah aku boleh tahu dia sangat-sangat membantu korang corner dengan keadaan yang sangat best. Okay, padu dan lancar sekali bila korang line corner especially. Okay, untuk dari segi comfort tu, aku boleh katakan daripada 10, comfort dia dalam 7 ke 6. Dia tak comfort seperti original, korang dah faham, tetapi dia tak adalah rasa kata melantun sangat. Comfort tu still ada, tapi dalam masa yang sama dia bagi korang stable. Bila pakai suspension adjustable, korang rasa feel tu sangat stable dan yakin bila mengambil corner. Bila nak corner, bila nak memotong dan sebagainya, korang akan sangat puas hati dan berbaloi. So untuk korang yang nak
tukar daripada suspension original biasa yang pakai spring biasa kepada adjustable. So korang boleh buat saja. Kalau ada modal, terus buat. Sebab apa? Korang akan rasa best. Especially bila pakai Neo ni, kita dah dapat body yang sedap. Body kereta Neo yang sangat best, yang chassis yang good, dan bergantung pula pada adjustable yang sedap. Korang boleh bayanglah macam mana orang rasa. Dan apa yang boleh aku katakan, sepanjang tempoh aku pakai kereta aku, penggunaan adjustable ni, pemanduan aku sangat best. Especially bila mengambil corner. Dan semasa di Sepang baru-baru ni pun aku ambil corner, everything lenjan habis-habis semasa dekat Sepang. Very good lah. It's very good experience, dan orang patut cuba benda tu. Alright, yang terakhir, so untuk terakhir, mendapat jumlah tontonan sebanyak 25k. Aku akan ambil the best lah. Adalah yang paling latest sekali aku buat adalah tukar tayar dan juga rim, downgrade rim daripada saiz 16 kepada saiz 15. So kenapa aku downgrade? First kali aku nak downgrade tu sebab aku nak ke track day, and then aku nak cari performance tayar masa tu. So bila nak cari performance tayar, nak pakai 16, harga dia agak mahal. Seperti korang tahulah, kalau pakai 16 performance tayar, kalau nak ke AD08, aku aim masa tu AD08 lah. Tapi bila survey market, harga dia dalam 300 untuk saiz 16 lah, harga dia dalam lingkungan 400 ke 500. So bajet tak cukup, brother. So kita downgrade pada 15. So aku decide untuk pakai tayar Sumac. Kenapa tayar Sumac? First kali aku meletakkan expectation yang tak tinggi sangat pun pada tayar Sumac ni. Dia memang copy AD08R sebiji, tapi dia bukan daripada Jepun. Kalau dari spek tayar, profile tayar, dan juga dia punya temperature, everything tu sama macam AD08R, tapi bunga pun sama macam AD08R, tapi dia bukan buatan Jepun. Dan nama Sumac pun kadang-kadang orang tak pernah dengar pun. Bagi aku macam ni brand okey ke tak okey. Tapi aku take a risk, ambil risiko, cuba tayar tu, dan aku boleh katakan ia sangat bagus dan ia okey. Dia tak memberi, orang kata, orang cakap macam mana dia tak ada memberi kesan yang tak bagus pun. Dan aku cuba dekat track itu hari, dan aku rasa macam wow, hebat juga tayar ni, boleh tahan lah. So bila guna untuk daily juga, dia juga tidak, orang kata, teruk sangat. Dia okey, just nice. Dan dia punya noise dalam cabin kereta pun tak sebising sangat pun. Korang boleh, okey lah, korang boleh rasalah benda tu. So aku rasa ada yang komen dekat video yang aku review hari tu, ada yang dah pakai, orang kata okey apa semua, okey, itu betul. So pada korang yang nak mencari tayar Sumac ni, aku boleh suggest dekat korang, okey, go je, pakai je, tak ada masalah. Tapi kalau ada duit, kalau ada modal, come on brother, AD08R is the best lah. Okay, aku mungkin lah tahun 2021 insyaAllah, kalau ada rezeki lah, aku akan ke tayar tu juga nanti, insyaAllah. Dan downgrade ke 15 ni disebabkan kita nak dapatkan pickup yang okey lah. Bila pakai 16 ni, dia pickup tak berapa nak cun sikit. Bila pakai 15, pasal korang mesti tahu lah, bila pakai rem yang kecil sikit, pickup korang akan lebih naik, dan korang rasa bila tekan tu dia boleh pergi lagi. Itulah disebabkan itu. Dan sebabkan tayar juga menjadi faktor utama kenapa aku pakai rem 15. Alright. Dan kalau tanya akulah, dia tanya, rem apa yang cun bila pakai dekat Neo apa semua. Rem paling cun, aku bagi 5 lah kat korang. Rem paling cun bila masuk dekat Neo, yang pertama S1K R3 tu. S1K R3 adalah rem yang paling cun masuk dekat R3. Masuk dekat Neo. Yang kedua RE30, yang ketiga RPO1, yang keempat TE37, dan yang kelima yang cantik dekat Neo adalah CE28 8 spoke. So 5-5 rem ni kalau kau pakai dekat Neo, aku boleh cakap sangat cun, sangat lawa. Dan apa lagi yang best untuk tahun 2020 ni, ialah pengalaman berada di track lah. Aku minta maaf dekat korang sebab video untuk track tu tak ada. Tetapi pada hari berkenaan untuk track day tu, aku ada buat collaboration dengan Kejam Motorsport. So korang boleh cari Kejam Motorsport, subscribe dia punya channel, dan tengok
aku punya momen berada di Sepang pada hari berkenaan. Dekat situ ada orang kata sedikit momen lah dekat situ. So boleh tengok dekat situ, boleh layan Kejam Motorsport punya channel, subscribe sekali dan jangan lupa subscribe Sejam Project juga. Alright. So itu saja daripada aku untuk tahun 2020. Apa yang akan berlaku pada tahun 2021 tak tahu lagi. InsyaAllah akan ada update terbaru daripada aku dan aku harap korang terus support channel Mr. Dan Project. Dan jangan lupa subscribe sekali. InsyaAllah akan ada update-update terbaru daripada Mr. Dan Project untuk tahun 2021. Sebenarnya dah ada projek-projek terbaru nak buat sebenarnya, cuma belum sempat buat lagi. Dan kalau ada nanti akan aku buat video, aku update dekat aku punya YouTube channel special untuk korang. Alright, di kesempatan ini aku nak ucapkan jutaan terima kasih especially kepada semua subscriber Mr. Dan Project yang banyak like, komen dan sebagainya. Thank you guys. Dan yang belum subscribe lagi, come on, subscribe Mr. Dan Project punya channel. Dan insyaAllah untuk tahun 2021 akan ada update terbaru, video terbaru, konten terbaru untuk korang. Dan semoga semua video, semua konten yang ada dalam Mr. Dan Project channel ni memberi manfaat pada korang. Okay, itu saja daripada aku. Jumpa lagi tahun 2021. Selamat tahun baru. Assalamualaikum.